Kit ujian saringan saliva COVID-19 untuk murid adalah percuma. Selamat malam dan salam sejahtera, anda bersama saya. Selamat malam dan salam sejahtera, anda bersama saya Muhammad Cinasami, Berita Parlimen. Dewan hari ini meneruskan sesi penggulungan perbahasan titah diraja. Isu ujian pengesanan COVID-19 dalam kalangan murid antara yang mendapat perhatian ahli yang berhormat. Menteri Bertanggungjawab Dato' Dr. Razi Jidin menegaskan segala kos ujian saringan saliva itu ditanggung sepenuhnya kerajaan. Murid itu katakanlah sekolah asrama penuhnya berada di Kuala Lumpur, murid ini berada di Terengganu, nak datang ke Kuala Lumpur, kita akan sekiranya mereka menaiki bas, kita akan kumpulkan mereka di salah sebuah sekolah asrama di Terengganu, kita berikan kit kepada mereka untuk buat saliva test kit, sekiranya negatif mereka boleh naik bas dan datang ke asrama. Tambah beliau lagi, kit pengesanan COVID-19 itu turut diperuntukkan di setiap sekolah seluruh negara. Buat masa ini ketetapan kita adalah seperti mana saya jelaskan tadi, murid yang bergejala kita tak benarkan hadir ke sekolah. Sekiranya hadir ke sekolah, tiba-tiba dalam waktu persekolahan itu nampak mereka bergejala, di situ kita sediakan di sekolah test kit saliva tadi untuk mengasingkan mereka lebih awal. Ya. Berhubung terdapat aduan sekolah mengenakan bayaran bagi proses vaksinasi di Klang, Dato' Dr. Razi menjelaskan ia terdapat salah faham dan sudah mengarahkan perkara tersebut tidak diteruskan. Komuniti Keluarga Malaysia dan mencadangkan Pusat Arahan Komunikasi. Itu antara usaha yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam memastikan penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan mudah difahami rakyat. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, kerajaan memandang serius berhubung keberkesanan penyampaian maklumat dan cabaran-cabaran semasa yang berpunca daripada maklumat salah dan palsu. Sementara itu, jentera penerangan kerajaan akan diperkemaskan. Bukan saja di peringkat jabatan penerangan yang berada di daerah-daerah, tetapi juga penglibatan community empowerment, termasuk menghidupkan apa yang kita akan namakan sebagai Komuniti Keluarga Malaysia, iaitu satu bentuk kerjasama NGO di akar umbi agar mereka dapat bersama-sama dengan kerajaan di bawah konsep community empowerment untuk menyampaikan dan menerima mesej-mesej kerajaan. Selain itu, di peringkat jemaah menteri pula, satu jawatan kuasa telah dibentuk melibatkan 10 menteri yang bersidang setiap minggu dan dipengerusikan beliau sendiri. Pusat-pusat internet komuniti juga akan diubah suai menjadi pusat penyaluran maklumat. Begitu juga peranan yang dimainkan RTM, Bernama dan Jabatan Penerangan. Dalam pada itu, KKMM sedia berbincang dengan mana-mana ahli parlimen yang mempunyai kawasan masih tertinggal daripada program ketersambungan atau konektiviti internet jalur lebar. Jelas Tan Sri Anwar, ketika ini sebanyak 839 lokasi terpencil di seluruh negara telah dikenal pasti dan diluluskan untuk penggunaan teknologi satelit. Jelas beliau, walaupun lokasi terpencil dan kos yang tinggi, namun komitmen kerajaan untuk meneruskan program ini adalah kerana akses internet adalah hak asasi manusia. Jadi kita ada dua program, satunya jendela yang menumpukan pada pembinaan tower dan juga equipment. Kita juga ada pembinaan gentian optik bagi lebih banyak premises dapat dihubungkan dengan optic fibers. Jadi oleh kerana program ini menyentuh hampir ke semua kawasan-kawasan parlimen, jadi saya memohon kerjasama pada ahli-ahli yang berhormat untuk membuat engagement dengan kementerian supaya kita boleh merancang bersama kalau masih ada kawasan-kawasan lompong, terutamanya di mana ada pendapatan ataupun ada penduduk.
RM530 bilion yang diumumkan kerajaan untuk pelaksanaan 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi sejak wabak COVID-19 melanda negara meliputi suntikan fiskal dan bukan fiskal. Jelas Timbalan Menteri Kewangan 2 Yang Mani Hafiz Musa, RM91.8 bilion merupakan suntikan fiskal langsung dan setakat bulan ini RM60 bilion telah dibelanjakan atau 92% daripada keseluruhan RM65 bilion had siling kumpulan wang COVID-19 KWP yang telah diluluskan sidang Parlimen tahun lalu. Bagi menampung komitmen bayaran keseluruhan yang sudah melebihi RM91.8 bilion, kerajaan akan membentangkan kenaikan siling dana KWP kepada RM110 bilion pada persidangan kali ini. Masih terdapat beberapa inisiatif yang sedang dalam pelaksanaan dan akan tamat sepenuhnya pada Disember 2021, antaranya bantuan khas COVID-19 BKC, gerak khas prihatin 4.0, bantuan kehilangan pekerjaan serta diskaun bil elektrik, manakala terdapat juga beberapa inisiatif yang pelaksanaannya akan melangkau ke tahun 2022, termasuklah program subsidi upah, program pengekalan pekerjaan, program insentif pengambilan pekerja, bantuan latihan, program kemahiran dan peningkatan kemahiran program jaringan prihatin dan perbelanjaan berkaitan COVID-19. Beliau turut memaklumkan buat pertama kali dalam sejarah, negara telah mengeluarkan kenyataan prabajet KPB bagi belanjawan 2022 pada 31 Ogos lalu. KPB antara transformasi kerajaan bermatlamat menyediakan peluang kepada semua pihak berkepentingan termasuk ahli Parlimen Pembangkang untuk memberi maklum balas ke arah perangkaan sebuah bajet yang memenuhi keperluan rakyat selaras dengan dasar dan objektif negara. Pelaburan langsung asing FDI negara terus merekodkan pencapaian memberangsangkan meskipun Malaysia berdepan pandemik COVID-19. Bagi tempoh Januari hingga Jun lalu, RM107.5 bilion pelaburan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama telah direkodkan melibatkan 2,010 projek yang dijangka dapat menjana 44,994 peluang pekerjaan. Pelaburan langsung asing yang diluluskan bagi tempoh Januari hingga Jun 2021 melonjak dengan ketara sebanyak 214.9% kepada RM62.5 bilion berbanding dengan tempoh yang sama tahun lalu yang mencatatkan hanya RM19.8 bilion. Jelasnya, The World Competitiveness Yearbook 2021 melaporkan Malaysia di kedudukan ke-25 dari 64 ekonomi berbanding kedudukan ke-27 pada tahun lalu. Dalam aspek trade connectivity, Malaysia di kedudukan kedua di rantau Asia Tenggara bagi tahun 2020, manakala di kedudukan keempat bagi Global Offshoring Destination sebagai pusat pembuatan paling kompetitif antara 17 ekonomi dalam kos operasi pembuatan bagi tahun sama. Prestasi perdagangan negara turut mencatatkan peningkatan iaitu sebanyak 23.9% kepada RM1.24 trilion bagi tempoh Januari hingga Julai lalu berbanding tempoh sama tahun lepas. Impak ekonomi dunia yang semakin pulih. Ekspor pula berkembang 25.9% kepada RM682.9 bilion dan import meningkat 21.6% kepada RM554.17 bilion. Manakala lebihan dagangan melonjak sebanyak 48.8% kepada RM128.74 bilion. Jelas Datuk Seri Azmin, prestasi perdagangan itu turut merekodkan beberapa pencapaian signifikan. Jumlah perdagangan Malaysia melepasi nilai RM1 trilion hanya dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, yang merupakan tempoh terpantas pernah direkodkan setakat ini. Kedua, ekspor pada bulan April 2021 mencatatkan nilai tertinggi iaitu sebanyak RM105.59 bilion. Ekspor turut merekodkan nilai melebihi RM100 bilion pada bulan Mac 2021 iaitu dengan nilai RM105 bilion dan bulan Jun 2021 dengan nilai RM105.49 bilion.
Tambahnya, meskipun berhadapan situasi pandemik COVID-19 yang mencabar, Malaysia kekal kompetitif dan berdaya saing dalam menarik pelaburan ke dalam negara. Kedudukan Malaysia yang strategik, persekitaran perniagaan dan ekosistem yang kondusif serta inisiatif-inisiatif strategik berkaitan pelaburan juga diyakini dan akan terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih di rantau ini. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC dijangka dibentang untuk bacaan kali kedua pada persidangan ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kementerian mengambil berat berhubung perkara itu dan tindakan segera akan dilakukan supaya pelaksanaan IPCC tidak akan mengalami penangguhan. Dan saya nak juga maklumkan kepada Yang Berhormat, IPCC akan kita bawa undang-undang ini bacaan kedua pada sesi ini nanti, insya-Allah kalau ada masa. RUU IPCC dibentangkan kali pertama di Dewan Rakyat pada 26 Ogos tahun lepas. Ia bertujuan mengadakan peruntukan bagi penubuhan suruhanjaya bebas dan untuk mempertingkatkan integriti pasukan polis, mengurangkan salah laku dalam kalangan anggota polis dan meningkatkan keyakinan orang awam terhadap pasukan polis. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA sedang membangunkan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon yang dijangka siap pada akhir tahun depan. KASA bersama Kementerian Pengangkutan juga telah memuktamadkan memorandum jemaah menteri mengenai Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon LCMB. Jelas menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dokumen itu dirangka selaras Dasar Pengangkutan Negara dan Dasar Automotif Negara 2020. Secara umumnya, pelan tersebut menggariskan fokus dan strategi bagi penjibatan tenaga dan pengurangan pelepasan gas rumah kaca untuk sektor pengangkutan darat. Yang fokus ialah penggunaan kenderaan EV, pengangkutan darat merangkumi kereta, bas dan motosikal elektrik. Strategi dan inisiatif penyesuaian bagi menggalakkan penggunaan EV dan ini akan membuka peluang pelaburan baru dan pekerjaan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi hijau. Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia MyCAC yang dipengerusikan Perdana Menteri telah ditubuhkan sejak April lalu dan dianggotai oleh hampir semua Menteri Persekutuan, Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi mengukuhkan tadbir urus berkaitan perubahan iklim negara. Meskipun berdepan kelewatan akibat pelaksanaan PKP disandakkan, projek naik taraf lampangan terbang sandakan kini dalam fasa akhir pembinaan dan jangka siap pada hujung tahun ini. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. V. Kasyong, kemajuan sebenar fizikal projek ini adalah 61% sekaligus menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa projek itu telah ditangguhkan. Baki kerja untuk bahagian runway adalah penyiapan kerja-kerja turapan di bahagian runway 08 termasuk penandaan landasan pemasangan baki kerja akhir sistem lampu dan peralihan peralatan kaji cuaca wind and runway visual range. Bagi kerja-kerja di bahagian taxiway, baki kerja adalah seperti penyiapan kerja-kerja turapan termasuk penandaan landasan serta pemasangan baki kerja akhir bagi sistem lampu aeronautical ground lightings. Manakala bagi lapangan terbang Tawau pula, projek tersebut terpaksa ditangguhkan sehingga industri penerbangan dipulihkan kesan pandemik COVID-19 selain tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. Berhubung keperluan kerajaan untuk membina lapangan terbang Kulim, kelulusan yang ada adalah kelulusan bersyarat dan tiada kelulusan diberikan untuk menubuhkan aerodrom bagi projek itu seperti diperuntukkan bawah Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Pengendalian Aerodrom 2016. Ini pula berhubung pembentukan kerjasama antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat AUKUS. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ishamuddin Tun Hussein menegaskan selain Malaysia, Australia juga perlu mendekati Brunei yang merupakan pengerusi ASEAN. Beliau turut memaklumkan menerusi panggilan telefon dengan rakan sejawat dari Australia, Peter Dutton, adalah penting untuk negara itu turut mendekati Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam serta negara yang dekat dengan China bagi mendapatkan pandangan mereka. Justru semua pihak harus menghindari daripada menggunakan sebarang tindakan ketenteraan yang dianggap provokatif selain berpotensi meningkatkan ketegangan serta mencetuskan konflik. Pendirian saya yang berhormat konsisten sejak saya memegang jawatan Menteri Pertahanan sebelum ini
Yang menjadi kebimbangan kita ialah kalau tak dibendung, tak menggunakan pendekatan yang penuh dengan diplomasi bila mendekati kuasa-kuasa besar ini, perkara insiden-insiden yang tak boleh dielakkan atau pertembungan yang tidak dirancang dan tindakan yang tidak diingini boleh mencetuskan satu situasi yang tak dapat kita bendung dan akan menjejaskan rantau kita. Penubuhan kerjasama tiga hala AUKUS bertujuan membantu Australia memperoleh kapal selam berkuasa nuklear. Selain AUKUS, beliau turut menyentuh mengenai perkara yang lebih positif iaitu hubungan pertahanan yang akrab antara Malaysia dan Australia di bawah Perjanjian Pertahanan 5 Negara FPDA. Pembaharuan dasar dan transformasi negara. Merealisasi semangat keluarga Malaysia. Mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mapan. Semuanya dalam laporan eksklusif. Menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Hanya di Berita RTM. Baik, bertemu kembali. Pasukan tambahan menerusi National Rapid Response Task Force akan dihantar ke negeri-negeri yang menghadapi peningkatan jumlah kes COVID-19. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, penghantaran pegawai kesihatan dan perubatan tambahan itu bagi memastikan jumlah tenaga kerja di negeri berkenaan mencukupi. Kita akan rotate kaki tangan kesihatan ini untuk memastikan bahawa yang pertama cukup kaki tangan kesihatan di kawasan-kawasan yang kita melihat peningkatan kes, dan yang kedua untuk memastikan bahawa petugas barisan hadapan di negeri-negeri tersebut tidak menghadapi burnout dan juga keadaan yang tidak dapat dikawal workload mereka dengan izin. Bagi Pulau Pinang, 223 petugas kesihatan, 57 pegawai perubatan, 36 jururawat dan 62 penolong pegawai perubatan telah digerakkan berikutan jumlah kes yang tinggi. Perkara yang sama turut dilaksanakan di Kedah dan Sabah. Khairy menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kulai, Tioni Ching. Pusat Penilaian COVID-19 CAC Maya yang diwujudkan menerusi pasukan bertindak khas Greater Klang Valley telah memberi impak positif dalam pemantauan secara maya terhadap pesakit COVID-19. Justru usaha untuk menubuhkan CAC Maya di negeri lain sedang dipergiat bagi menangani peningkatan pesakit COVID-19 di seluruh negara. Melalui inisiatif ini, CAC Maya atau Virtual CAC telah diwujudkan. Pesakit COVID kategori 1 dan 2 bergejala ringan di Greater Klang Valley kemudiannya dipantau secara maya oleh pasukan perubatan KKM. Oleh yang demikian, hanya pesakit yang bergejala perlu ke CAC untuk dinilai status kesihatan bagi tindakan selanjutnya. Hasil daripada penubuhan CAC Maya, kedatangan pesakit di CAC Greater Klang Valley adalah rendah dan sentiasa dalam keadaan terkawal walaupun jumlah kes positif COVID-19 masih lagi di paras yang sedikit tinggi. Sehingga kini terdapat 209 CAC di seluruh negara. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Sabah Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Sementara itu, Khairy berkata hospital sedia ada bagi merawat jangkitan COVID-19 di negeri-negeri sama ada secara penuh atau secara hybrid dikekalkan. Namun tempoh masa bagi menukar semula hospital berkenaan kepada hospital biasa belum ditentukan. Ia bergantung kepada jumlah kes COVID-19 di negara ini. Buat masa ini untuk memastikan capacity to respond kepada kes-kes jangkitan COVID,
Kita masih lagi akan kekalkan beberapa hospital sebagai hospital COVID, sama ada secara hospital COVID penuh ataupun hospital hybrid yang dapat merawat kes-kes COVID-19. Kementerian Sumber Manusia sedang giat melaksanakan kajian semula Perintah Gaji Minimum PGM 2020 menerusi beberapa inisiatif. Kajian itu bagi menilai keberkesanan dan implikasinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim, inisiatif itu termasuk menjalankan 6 sesi libat urus dengan Persatuan Majikan, Pekerja dan NGO mengikut zon. Selain itu, pengedaran borang kaji selidik dan analisis terhadap data sosioekonomi juga turut dilakukan. JTP GN ini sedang memperhalusi menganalisa semua dapatan yang diperolehi. Laporan dapatan kajian ini akan dibentang dan dibahaskan di peringkat Majlis Perundingan Gaji Negara sebelum disyorkan dan dipertimbangkan untuk persetujuan kerajaan melalui Kabinet. Kajian mengenai perkara tersebut kini sedang dijalankan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara di bawah Majlis Perundingan Gaji Negara. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar. Dalam pada itu, kadar pengangguran negara berkurang kepada 4.8% pada suku kedua 2021 berbanding 5.1% tahun lalu. Kejayaan itu didorong pelaksanaan strategi mengurangkan kadar pengangguran. Platform padanan pekerjaan dalam talian iaitu My Future Jobs berjaya menghasilkan impak positif yang ketara. Buktinya lebih 200,000 individu telah mendapat padanan pekerjaan menerusi platform tersebut. Data yang kita perolehi terutamanya di bawah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia iaitu My Future Jobs yang diperolehi sehingga September 2021 mencatatkan 1,574,327 peluang pekerjaan. Pelbagai kategori disediakan melalui portal tersebut. Manakala seramai 636,613 orang pencari kerja sedang mencari pekerjaan, di mana daripada jumlah tersebut seramai 217,356 individu telah berjaya mendapat padanan pekerjaan. Inisiatif lain termasuk memperluas kod insentif pengambilan pekerjaan sementara dan gig menerusi Perkeso selain program subsidi upah untuk manfaat pekerja dan majikan. Dato' Awang menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Turut dibangkitkan isu kesihatan mental dalam kalangan warga PDRM. Timbalan Menteri Dalam Negeri Jonathan Yassin berkata pihaknya bersedia meneliti cadangan untuk melaksanakan penilaian kesihatan mental untuk semua calon yang ingin menyertai pasukan PDRM. Cadangan yang dikemukakan oleh YB Cameron Highland itu sangat relevan dan penting, dan saya rasa perkara ini akan dibawa dalam Menterian dan dibincang dengan baik supaya perkara itu juga turut diambil kira seperti yang dicadangkan oleh YB Cameron Highland. Terima kasih. Bagi mengekang isu kesihatan mental dalam kalangan anggota dan pegawai polis sedia ada, beberapa insentif sudah dilaksana. Antaranya memperkasa peranan rakan sekerja melalui program rakan pembimbing perkhidmatan awam akrab untuk mengesan individu yang mengalami masalah kesihatan mental. 25.4 juta ringgit diperuntuk bagi membantu usahawan dan peniaga kecil di Sabah yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, sehingga bulan ini 22.5 juta ringgit telah dibelanjakan untuk program bantuan, pinjaman serta latihan. Tapi untuk Sabah saya nyatakan tadi bahawa kita peruntukkan 25.4 juta untuk kesinambungan daripada bentuk-bentuk perniagaan yang mereka nak lakukan setelah berlakunya pandemik COVID-19. Selain daripada kita lakukan yang kita beri sebanyak 3 bulan moratorium dan sebagainya. Jadi dalam usaha ini sebenarnya kita menggalakkan agar para ahli-ahli perniagaan yang memerlukan bantuan datang kepada MARA dan kita boleh menyambung ataupun boleh reschedule pinjaman-pinjaman mereka dan kita mungkin boleh membantu lebih lanjut lagi.
Datuk Seri Abdul Rahman menjawab soalan Ahli Parlimen Kalabakan Mamun Sulaiman. Indeks kebolehpercayaan untuk kehidupan yang lebih lestari kepada penduduk B40 yang tinggal di program perumahan rakyat PPR sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Riza Marikan Naina Marikan, konsep PPR baru akan dilengkapi bangunan parkir bertingkat berbanding konsep lama yang dilihat sempit. Namun ada banyak perkara lagi yang juga sedang dilihat. Antaranya yang sebagaimana saya sebut tadi tentang soal livability ataupun tahap daya huni. Kita tak nak di kalangan kawasan PPR yang mana kita letakkan untuk di kalangan B40 yang mempunyai pendapatan yang rendah berdepan dengan kesukaran hidup. Tetapi pada waktu yang sama, tempat tersebut bukan berdaya huni. Dari segi last mile connectivity tak ada, dari segi infrastruktur yang menyokong kehidupan yang lebih lestari tak ada. Ada yang di kalangan PPR yang tidak ada internet access. So model-model yang ini perlu dilihat semula. Sehingga kini 154 PPR telah siap dibina dan usaha menaik taraf PPR berkenaan sedang dijalankan. Datuk Seri Rizal menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tumpat Datuk Cik Abdullah Matnawi. JAKIM sedang menghasilkan alat untuk mengesan status halal produk bukan makanan di pasaran tempatan yang termasuk barangan diperbuat daripada kulit haiwan. JAKIM sedang membangunkan alat untuk pastikan bahawa barang-barang bukan makanan. Contohnya kosmetik, pakaian, kulit babi, kulit anjing dan sebagainya juga suatu benda yang serius yang perlu dan diberi perhatian oleh kerajaan. Dan kita harap ini akan dapat diselesaikan dalam masa dekat oleh pihak JAKIM. Jelas Datuk Rasul kementeriannya sentiasa bekerjasama dengan JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri dalam menguatkuasakan isu halal berdasarkan perundangan sedia ada. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Asnun menyumbangkan 1,400 kit ujian Kendiri kepada Parlimen hari ini. Kit ujian Kendiri itu diserahkan kepada ahli parlimen dan petugas media selepas sesi jawab lisan. Terdahulu, Datuk Muhammad Rashid mengadakan lawatan ke pusat media parlimen. Sejak minggu lalu, semua ahli parlimen, pegawai bertugas, kaki tangan parlimen serta petugas media diwajibkan menjalani ujian RTK berkala pada setiap Isnin dan Rabu bagi mengawal penularan COVID-19. Mereka yang tidak menjalani ujian Kendiri itu tidak akan dibenarkan memasuki bangunan parlimen serta Dewan Rakyat. Sekian laporan sidang Dewan Rakyat. Kita sedang menuju fasa endemik COVID-19 sebagai keluarga Malaysia. Teruskan amalan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Saya Muhammad Cina Sami, selamat malam dan salam sejahtera.